Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami di sini akan membentangkan pasal bab 10 iaitu penilaian. Okey, berikut adalah nama ahli kumpulan kami iaitu Nurul Hafizah, Exter, Nazatul Liana, saya Nurul Suhada, Irwandi, Nereus, Rahima dan Syahidah. Okey, kita pergi ke pendahuluan. Okey. Definisi umum ni kita boleh tengok penilaian ni adalah merujuk kepada proses menyampaikan balik bentuk pandangan seseorang dalam bentuk kritikan ataupun pujian kepada siapa ataupun subordinat secara berterusan tentang sebaik mana mereka menjalankan tugas dalam satu organisasi. Maksudnya sini kita boleh lihat seseorang yang dari pangkat yang lebih tinggi daripada pekerja yang lain, dia boleh lihat macam mana seseorang itu bekerja melalui rekod ataupun pandangan mereka terhadap pekerja tu. Okey. Penilaian tu boleh dibuat dalam bentuk rekod ataupun jadual dalam memastikan prestasi kerja tu dapat direkod dan dapat dilihat supaya mana-mana kritikan ataupun yang kelemahan tu boleh dibaiki. Okey, kita pergi kepada penilaian pekerja. Oke, salam sejahtera. Yang seterusnya ialah saya akan membentangkan pasal topik penilaian pekerja. Oke, apa itu penilaian pekerja? Saya akan bagikan 2 poin, yaitu yang pertama, perancangan dalam sumber manusia. Sistem penilaian dapat mengenal pasti jenis latihan yang diperlukan untuk bekerja. Dan yang kedua ialah dapat menilai potensi pekerja dalam mengekalkan prestasi mereka dalam sesuatu organisasi dalam sebuah syarikat. Oke, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya, kaedah yang boleh digunakan, yaitu yang pertama, menganalisis sistem penilaian. Yang kedua, menyediakan package dokumen penilaian kaki tangan. Dan yang ketiga, menulis laporan pendapat pada setiap pekerja yang dinilai atau kelompoknya. Okey. Nama saya Nazatul Liana binti Pemin. Saya akan membentangkan tentang manfaat kepada pekerja dan syarikat. Manfaat kepada pekerja adalah tempat dan peranan pekerja ditentukan, dapat memahami tugas kriteria yang mempengaruhi prestasi, dapat menerima maklum balas daripada pengurus, dan akhir sekali dapat merancang dan menilai peluang pekerjaan seseorang. Kepada masyarakat pula, ianya memberi manfaat untuk mengurus prestasi pekerja, tahap pengetahuan dan kemahiran perdagangan dan kualiti seseorang. Akhir sekali, untuk memberi motivasi kepada kaki tangan melalui pembangunan dan sistem latihan. Seterusnya adalah penilaian dan keperluan keluarga. Apa yang dimaksudkan dengan penilaian dan keperluan keluarga? Ia adalah sesebuah keluarga yang mempunyai ibu, bapa, dan anak-anak yang saling melengkapi antara satu sama lain. Dan yang kedua ialah jenis keperluan dari segi bentuk material atau sosial yang dipenuhi oleh ibu bapa dan kepada kanak-kanak atau sebaliknya dalam memenuhi tugas mereka masing-masing. Jenis keperluan dalam keluarga. Yang pertama itu ekonomi. Ibu bapa harus bekerja sama dalam perbelanjaan dalam rumah tangga anak-anak dan bayi yang masih kecil. Selain itu, bijak dalam menguruskan tentang naik turun ekonomi keluarga. Jenis keperluan yang kedua ialah dari segi sosial. Menyediakan gaya hidup yang lebih stabil berbanding sendirian. Contohnya, berbincang tentang masalah keluarga, anak-anak, dan sebagainya. Jenis keperluan yang ketiga ialah dari segi perlindungan yang mampu menampung kos penjagaan kesehatan. Contohnya, kerajaan telah memberi kemudahan seperti klinik kesehatan dengan cas berpatutan buat rakyat Malaysia. Namun, jika berlaku kecemasan, ada kalanya pilihan yang terdekat ialah klinik swasta dengan merancang keuangan keluarga,
Kos penjagaan kesehatan keluarga bukan lagi satu beban yang membelenggu pikiran kita. Jenis keperluan yang keempat ialah dari segi kasih sayang. Ibu bapa harus berperanan memberi kasih sayang yang secukupnya kepada anak. Kehidupan anak-anak harus diisi dengan kasih sayang daripada ibu bapa yang dapat menyemai sikap penyayang dalam diri mereka. Kehadiran ibu bapa amat penting dalam tempo anak-anak membesar. Contohnya, ibu bapa harus senantiasa berada di samping anak-anak semasa mereka dalam kekecewaan seperti gagal dalam pemeriksaan untuk menenangkan mereka. Kasih sayang yang dipupuk sejak kecil akan terus sebati dalam diri mereka seperti kata peribahasa melentur bulu biarlah dari rebungnya. Oke, seterusnya adalah kelebihan dan kekurangan. Oke, kelebihan yang pertama adalah dapat mengeratkan hubungan antara keluarga, yaitu di mana setiap ahli keluarga sentiasa menjaga hubungan baik di antara satu sama yang lain dan sentiasa meluangkan masa bersama-sama dengan ahli keluarga. Kelebihan yang kedua adalah dapat berkongsi masalah dan menyelesaikan masalah bersama-sama dengan keluarga, yaitu seperti apabila anak-anak mengalami masalah, anak-anak boleh berkongsi masalah mereka dengan ibu bapa mereka dan sekaligus ibu bapa mereka boleh mencari jalan penyelesaian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kelebihan yang terakhir adalah masalah tingkah laku kanak-kanak boleh berkurang. Karena apabila kanak-kanak dapat kasih sayang dan perhatian yang secukupnya daripada ibu bapa mereka. Oke, seterusnya adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah tidak dapat mengenal pasti sifat ahli keluarga. Pertama karena kurang meluangkan masa bersama-sama dengan ahli keluarga. Oke, kekurangan yang kedua, sering mengalami tekanan, yaitu di mana sebagai contohnya kanak-kanak sering memendam masalah yang mereka hadapi sendirian tanpa berkongsi masalah mereka dengan orang lain yang akan mengakibatkan kanak-kanak mengalami masalah tekanan dan stres. Dan kekurangan yang terakhir adalah anak-anak akan bersikap kurang sopan dengan ibu bapa, yaitu di mana karena kanak-kanak kurang didikan dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka. Isu-isu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Yang pertama, cilik huruf. Kanak-kanak yang belum dapat menguasai semua huruf ataupun semua perkara yang melibatkan huruf seperti membaca. Yang kedua, karena penggunaan gadget berlebihan berpuncak kepada anak mereka cilik huruf. Yang ketiga, kurang pendidikan awal pembelajaran kepada kanak-kanak dan menyebabkan kanak-kanak tersebut lambat belajar dan lambat untuk memahami apa yang diajar. Yang ketiga, kesukaran menguasai konsep nombor. Kanak-kanak tidak dapat menggunakan nombor dengan betul. Oke. Seterusnya cara mengatasi isu-isu tersebut. Oke, yang pertama memperbanyakkan aktiviti BBM. Macam kita banyakkan lah macam bahan bantu mengajar tuh. Gitulah. Yang kedua, memperbanyakkan mengikuti kursus serta memperbaiki BBM. Yalah, sekarang ini kan banyak yang ada kursus-kursus pasal macam tuh pasal bahan bantu mengajar. Jadi dorang tuh perlu ikutlah untuk dia kasih baiki lagi tuh dorang bahan bantu mengajar. Oke. Yang ketiga, pelaksanaan aktiviti belajar sambil bermain. Yang ini penting lah sebab kalau kanak-kanak tuh belajar sambil bermain, kanak-kanak ini dia sebenarnya dia cepat belajar, dia cepat tangkap tuh dia punya dia punya macam apa orang kata dia cepat tangkap lah tuh dalam dia belajar semasa dia bermain. Itu sebab kita laksanakan tuh aktiviti belajar tuh sambil bermain. Oke. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Diharap pembentangan kami dalam topik 9 dan 10 dapat difahami dan sekiranya ada soalan boleh ajukan. Terima kasih.